Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Hari ini kita akan bersama-sama lagi dan salam sejahtera ya, maaf lupa. Hari ini kita akan bersama-sama lagi untuk membincangkan tentang topik, iaitu dalam topik kita yang seterusnya, Dasar Luar Malaysia Bab 9 ya. Dasar Luar Malaysia Bab 9. Okey, fokus utama kita ialah latar belakang. Kita akan tengok dulu apa itu latar belakang luar Malaysia ya. Kita akan tengok dulu apa itu latar belakang dasar luar Malaysia. Kita akan kita akan imbau daripada zaman dahulu sehinggalah sekarang ya. Latar belakang dasar luar ini menjurus kepada hubungan negara ini bermula sejak zaman kerajaan Melayu yang semakin jelas melalui hubungan yang dijalinkan oleh Kesultanan Melayu Melaka dengan kerajaan lain, sama ada di alam Melayu atau di luar alam Melayu. Maksudnya kerajaan kita sudah memulakan hubungan luar sejak zaman Melaka lagi. Sehingga sekarang ianya masih lagi berterusan dengan kuasa barat dan mencapai kemerdekaan apabila dasar luar yang dirancang dilaksanakan adalah untuk memenuhi keperluan dan kepentingan negara ya. Itu adalah dasar luar negara kita pada hari ini. Hubungan luar sebelum Melaka ya. Kita telah melakukan hubungan luar sebelum Melaka lagi, iaitu sebelum Kesultanan Melayu Melaka. Kerajaan-kerajaan awal seperti Paang, Langkah Suka dan Cih Tu telah mengadakan hubungan dengan China. Sebelum kerajaan saya ulang di mana kerajaan Langkah Suka pula menghantar utusan ke China pada tahun 523 Masihi. Seperti mana yang kita maklum, kerajaan Melaka wujud sekitar 1400. Jadi bermakna hubungan telah pun wujud, hubungan luar ya, telah pun wujud dengan negara China sejak 424 Masihi dan dibuktikan dengan penghantaran utusan kerajaan-kerajaan tersebut ke negara China seperti tercatat dalam cerita-cerita tersebut. Seterusnya kita juga dapat lihat iaitu hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka, iaitu di mana zaman Kesultanan Melayu Melaka ini um, berlaku hubungan dua hala, iaitu pada abad ke-15 dan ke-16 juga berterusan dengan negara China selain dengan negara-negara sekitarnya lah seperti Indonesia, tapi bukan nama Indonesia masa tu ya, nama Majapahit dan sebagainya. Okey, kita teruskan lagi ya. Ini adalah antara apa jadual hubungan Kesultanan Melaka dengan pihak asing ya. Iaitu antaranya kalau dengan hubungan diplomatik diadakan dengan China, Rukyu itu Jepun ya. Rukyu, Siam, Makassar, Pasai dan Turki. Selain itu juga negara Melaka pada masa tersebut ya, bukan negeri Melaka. Negara Melaka juga pada masa tersebut juga mengadakan hubungan perdagangan dengan China, Hadramaut, Pegu, Luzon, Gujarat, Coromandel di Bengal di sana, di sebalik kawasan India dan Sri Lanka sana, Mesir dan juga Parsi. Hal ini akan menjuruskan kepada kita bahawa iaitu betapa pentingnya hubungan yang perlu diadakan bagi sesebuah negara supaya tujuannya adalah untuk menjamin kestabilan negara, menjamin kemakmuran Melaka melalui hubungan perdagangan dengan negara lain, mengekalkan penguasaan terhadap aktiviti perdagangan, memperolehi perakuan, membantu Melaka muncul sebagai penyebaran agama Islam. Maksudnya di sini ialah tujuan kita mengadakan hubungan luar supaya negara kita tidak diserang dan seterusnya negara kita selamat. Di samping itu juga kita dapat melaksanakan perdagangan dengan lebih aman, damai dan akan disukai oleh para pedagang. Seterusnya akan diakui ketuhanan kita, kedaulatan negara kita itu iaitu negara Melaka, dan seterusnya sebaran Islam dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan berkesan. Itu adalah antara tujuan-tujuan
yang perlu kita ketahui kenapa hubungan luar itu dilaksanakan zaman Melaka. Okey, seterusnya kita akan fokus kepada bagaimana hubungan antara kerajaan zaman British, ya. Zaman British, apa yang kita buat? Sebagai sebuah negara, bagaimana Inggeris telah menguasai hal luar negeri Melayu, negeri Selat, negeri Bersekutu, negeri tidak bersekutu, Sarawak, Sabah yang dikawal oleh pejabat tanah jajahan di London. Ya. Kita juga lihat dapati bahawa selepas kemerdekaan kita telah mengadakan dasar-dasar uh, luar iaitu masuk ke era baru. Kita telah menggubah sendiri dasar luar kita dalam perlembagaan. Bila saya sebut gumbal ni mestilah menjurus kepada perlembagaan di mana di dalamnya terdapat pentadbiran Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah dibentuk satu rangkaian dasar luar yang pro barat. Pro barat ini maknanya dia lebih kepada menyukai atau mengadakan hubungan politik ekonomi dengan negara barat seperti British, Amerika, Perancis, Eropah dan sebagainya. Tetapi anti komunis, maknanya negara China, negara Rusia di-anti oleh dasar pentadbiran kita, dasar luar pentadbiran kita pada masa tersebut. Dan diteruskan oleh Tunku Tun Abdul Razak adalah lebih bersikap tidak memihak dan dia menjalinkan hubungan secara tanpa mengira ideologi. You ideologi komunis ke, you ideologi kapitalis ke, sama saja. Teruskan juga hubungan tersebut. Dan ini membentuk satu dasar luar yang baik bagi negara kita. Ya. Baik, kita pergi kepada perkara 9.2 iaitu asas pengubalan dasar luar. Ya. Asas pengubalan dasar luar ni kita fokus kepada apakah perkara-perkara yang menjadi asas dalam untuk menggubal dasar luar kita. Apa perkarakah yang kita ambil kira untuk menggubal dasar-dasar ini? Okey, yang pertamanya pengubalan dasar luar Malaysia dilaksanakan berpandukan kepada perkembangan ekonomi, sosial, politik pada peringkat domestik dan antarabangsa. Maksudnya di sini, kalau negara kita itu tanamannya ialah getah, jadi kita memerlukan pasarannya dari negara barat iaitu industri getah sangat maju di British, maka kita akan mengekspor dan mengimport ekonomi kita ke sana. Mengekspor ekonomi kita ke sana. Dan seterusnya kita akan menjalankan hubungan dasar luar lah. Supaya kita mendapat kelebihan-kelebihan. Selain pada itu juga, penjelasan tentang dapat melalui dasar luar kita ialah bagaimana kita mengubalnya. Okay? Maksudnya di sini ialah kita mengubah dasar itu berdasarkan apakah kepentingannya. Kenapa ia penting kepada negara kita? Bagaimanakah dia mempengaruhi suasana politik dalam negara kita? Atau sebagainya. Kejayaan-kejayaan dasar luar ini dapat diukur dengan wujudnya hubungan berbaik-baik. Kita tidak berlaku peperangan, kerjasama yang erat dari segi ekonomi, politik dan sosial, hubungan dua hala yang baik, rakan-rakan perniagaan, kebudayaan dapat disebarkan, rakyat kita dibenarkan untuk pergi buat haji, rakyat kita dibenarkan pergi belajar di Universiti Cambridge dan sebagainya. Itulah berdasarkan apa yang kita lakukan dengan matlamat kekebalan dasar luar itu tadi. Yang menjurus kepada sebuah negara yang merdeka. Okey, ini juga adalah matlamat pengubalan dasar luar, iaitu sejak 1926, asas kita untuk menubuhkan dasar ini ialah untuk menubuhkan Kementerian Luar Negeri dan dikenali sebagai Kementerian Hal Ehwal Luar. Bermakna di negara kita ini telah ada satu kementerian yang khas untuk diadakan dasar luar. Dan bangunan yang pertamanya itu terletak di bangunan Sultan Abdul Samad di komplek barunya. Di sekarang kini ada di Wisma Putra. Ya, Wisma Putra ada suku sikit berbanding yang lain. Dia berada di kawasan yang lebih efisien. Ya. Okay. Apakah matlamat pengubalan dasar luar? Ini adalah matlamatnya. Sejak 17-19 September 2001, Kementerian Negeri memulakan operasinya dan berperanan menggubal dasar luar untuk menjaga kepentingan nasional Malaysia dan juga kepentingan negara kita di peringkat antarabangsa. Ini adalah tujuan yang utama berlakunya dasar luar negara kita. Maksudnya di sini ialah kita mengadakan dasar luar untuk memastikan kemerdekaan negara kita terjaga. Kedaulatan negara kita tidak diogah atau digugat oleh negara-negara lain
dan kita melindungi kepentingan negara kita daripada diancam oleh mana-mana kuasa besar, mempertahankan dan memajukan kepentingan Malaysia. Macam saya tadilah, penjualan getah berasaskan industrian, negara mana yang pun kita akan ekspor, negara mana yang selalu ambil barang kita, jadi kita adakan dasar luar dengan negara mereka. Dan mengadakan hubungan baik dengan semua negara supaya kita tidak lagi dijajah seperti mana terdahulu. Dan menghadapi cabaran serta politik ekonomi dan sosial negara kita inilah kita lakukan dasar luar bagi memastikan rakyat kita hidup aman dan damai. Okey, antara faktor-faktor yang menjurus kepada kepentingan faktor pengembangan dasar luar ini ialah ikatan sejarah. Contohnya daripada Melaka kita ada hubungan dasar luar dengan China. Dan sekarang kita adakan lagi dasar luar tersebut. Keperluan nasional, keperluan dari segi politik, ekonomi dan sosial untuk menjaga negara kita daripada dijajah, diancam oleh negara-negara lain dan sebagainya. Jadi kita lakukan dasar negara luar. Itu juga dengan kepimpinan kita. Mereka bercorak bagaimana? Adakah mereka anti-komunis? Maka tidak ada lagi dasar luar komunis. Jika mereka bebas, maka akan mengadakan semua hubungan dengan mana-mana negara dan juga persekitaran luar. Contohnya di Indonesia dengan Malaysia, mereka mengadakan dasar luar kerana mempunyai satu unity yang sama iaitu Melayu. Iaitu kebanyakannya Melayu dan hidup dalam sejarah Nusantara. Itu adalah antara faktor-faktor pengembalan dasar luar yang berlaku dalam negara kita. Kalau macam kita kata tadi, ikatan sejarah tadi, kita tengok bagaimana berdasarkan apa tadi? Budaya kita sama, lebih kurang sama dengan Singapura, Indonesia, Brunei, Filipina, Thailand, China. Kita lakukan hubungan rapat kerana mereka ini adalah negara yang telah menjalankan hubungan perniagaannya lama sejak zaman Melayu Melaka dan sebelum zaman Melayu Melaka lagi. Okay. Selain daripada ikatan sejarah juga, kita fokus kepada bagaimana ikatan sejarah yang melibatkan kedatangan Islam di negara kita, iaitu dengan negara Arab Saudi, Yaman, Turki dan dipengaruhi oleh ikatan keagamaan sejak dahulu kala serta bersama-sama menyertai pertumbuhan Commonwealth. Itu adalah antara perkara-perkara yang perlu diperhatikan. Manakala keperluan nasional pula merujuk kepada bagaimana kita memberi keutamaan kepada apakah yang negara kita hendak. Apakah dasar luar ini memberi dan mampu menjaga kedaulatan negara kita daripada diserang? Adakah dengan mengadakan dasar luar ini negara kita akan mendapat untung dari segi perniagaan dan sebagainya? Adakah kedudukan negara luar itu strategik yang membolehkan kita mengadakan dasar luar dan kita memperolehi pelbagai perkara yang berfaedah kepada negara kita? Okey, itu adalah untuk keterangan bagi dasar luar. Manakala bagi keperluan nasional pula, kepentingan ekonomi, keamanan, dasar luar yang bebas berkecuali supaya mengira ideologi supaya negara kita tidak dijajah oleh mana-mana negara lain. Manakala kepimpinan pula iaitu bagaimana yang di-Pertua Agong sebagai ketua negara bertindak atas kebijaksanaannya memimpin negara kita peka akan perkembangan peringkat antarabangsa serta perubahan berlaku dan melaksanakan dasar luar atau tidak melaksanakan dasar luar. Contohnya tidak melaksanakan dasar luar dengan Yahudi, negara Yahudi dan sebagainya. Okey, itu antara perkara-perkara yang perlu diambil faham bagaimana kepimpinan dasar luar ini telah memberi ruang dan peluang dan diamalkan sejak tahun 1990-an dan sehingga kini ianya masih lagi berterusan. Kecenderungannya bergantung kepada apa yang perlu ada dan apa yang diinginkan oleh negara kita dalam hal-hal tersebut. Okey, baik. Sekiranya luar pula adalah kita menjurus kepada bagaimana perkembangan politik negara tersebut, Palestin dan sebagainya, pengembangan dasar Malaysia sesuai tidak sesuai dengannya, adakah berlaku perang dingin, kita lakukan sebagainya, adakah kita pro barat dan sebagainya. Ini semua memastikan bagaimana kita menjurus kepada perhubungan tersebut dalam membentuk suasana persekitaran dasar luar yang baik. Okey. Jadi maknanya di situ sampai sini dahulu bagi keterangan bagi untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita menjurus kepada bagaimana dasar luar, apa itu dasar luar dan bagaimana dasar luar itu dibuat dan seterusnya, perjalanan dasar luar tadi, kenapa kita melakukan dasar luar tersebut, untuk apa dan sebagainya. Saya rasa cukup dahulu untuk pada kali ini. Jadi kita akan fokus kepada topik yang lebih detail pada masa hadapan ya. Baik, terima kasih atas kerjasama. Jadi itu saja
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.